Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Okay, saya Fahmi Riza. Okay, welcome to Road to FTT channel. Okay, sekarang ni kita dalam siri Forex Beginner Course. Kita akan bincangkan pasal topik kita yang pertama iaitu candlestick. Apa itu candlestick? Anatomi candlestick apa semua tu kan. Okay, kita akan bahaskan kejap lagi. Mesti ada antara korang semua dah tak sabar nak belajar kan? Okay, jom kita start. Okay, first of all, candlestick ni dia punya ciri-ciri dia ataupun history dia ada certain point. Okay, antaranya ialah setiap candlestick ni dia ada banyak rahsia dengan psikologi. And then candlestick tu dia punya kegunaan dia adalah untuk trader-trader ataupun tak kisahlah stock trader ke forex trader ke, dia menggunakan candlestick tu untuk dia menganalisis di mana harga tertinggi yang candlestick tu pernah capai, di mana harga tertinggi price tu pernah pergi, di mana harga terendah price pernah pergi. So dekat dalam chart ada dua jenis candlestick iaitu bull dan bear. Dua sahaja, tak ada yang lain. Kalau dalam candlestick chart dia ada dua je. Just tanam dalam kepala kita ada dua jenis je, bull dengan bear. Okay, untuk kenal pasti candlestick ni, ciri dia dan fungsi, kita kena kenal dia punya anatomi. Okey, apa itu anatomi? Okey, anatomi candlestick ni dia terbahagi kepada 4. Yang pertama, dia punya open. Yang kedua, dia punya high. Yang ketiga, dia punya low. Dan last sekali, dia punya close. Okey, apa tu open, high, low, close ni, Fahmi? Okey, saya terangkan. Okey, untuk open bermakna harga baru dibuka. So maknanya macam contoh katakanlah kita bagi satu time frame. Okey, time frame 1 minit. So setiap 1 minit akan ada satu candlestick baru yang buka kan, yang gerak-gerak tu kan. Okey, yang first base yang dia parking tu untuk dia move ke atas ke bawah tu adalah harga open dia. Harga open tu memang takkan berubah. So untuk setiap candlestick tu harga open tu akan kekal. And then dia berperanan untuk melihat kekuatan trend. Contoh kalau macam trend tu kuat ke arah bawah, so kita akan melihat banyak candlestick yang menunjukkan pergerakan ke bawah. Kalau untuk ke atas, dia ke atas lah. And then dia juga berfungsi sebagai candlestick retest ataupun entry. Okay, contoh macam kita tengok trend sekarang ni, trend tengah menurun ke bawah kan. So candlestick open tu berfungsi sebagai candlestick retest untuk kita masuk entry sell. Kalau macam candlestick tu pergerakan dia ke atas, dia yang open tu berfungsi sebagai retest dan entry untuk kita masuk position buy nanti. Tu kita akan terangkan lebih lanjut nantilah untuk next video-video nanti. Okay, so point yang kedua, high. Apa tu high? High tu adalah harga tertinggi yang pernah dicapai oleh candlestick tersebut. Ia berfungsi sebagai resistance juga untuk candlestick tu. Okey, kalau dalam technical analysis ni, resistance dengan support memang penting gila-gila guys. So, high tu sendiri, kita boleh define dia as a resistance untuk kita buat analisis nanti. So, itu sahaja definition untuk high. Kita pergi kepada point nombor 3 pula, low. Low ni dia lebih kurang macam high. Dia cuma kalau high tu harga tertinggi, low tu harga terendah yang pernah dicapai oleh candlestick tu. So, basically dia bertindak sebagai support lah, sebagai tempat untuk kita buy. Kalau macam high tu resistance kan, high resistance tempat untuk kita masuk sell. So itu penerangan tentang high dan low. So last point, close. Close ni yang paling penting. Close ni dia macam yang open tadi. Open tu penting kan, close ni pun sama juga penting. Dia lebih kurang macam open tu. Close merupakan candlestick yang dah siap sepenuhnya. Maksudnya bila candlestick tu dah close, dia adalah fakta. Kalau candlestick tu close sebagai uptrend, memang fakta dia akan menuju ke atas. Kalau candlestick itu close sebagai downtrend, fakta dia adalah dia akan menuju ke bawah. So dia berfungsi sebagai penentu signal trend apabila dikaitkan dengan support resistance tertentu. Support resistance tertentu lah macam dynamic dengan static apa semua. Yang itu kita akan sentuh kemudian. So, apa itu candlestick bull? Kan tadi saya ada cerita kan, candlestick ada dua jenis kan, bull dengan bear kan. Okey, yang pertama ialah candlestick bull. Maksud technical candlestick bull ni, dia punya close price berada di atas open price. So dia punya open price candlestick bull tu memang biasanya kita akan nampak dia dekat bawah. Close price dia mesti dekat atas. Tak kisah body dia besar ke kecil ke, yang penting close price dia mesti ada dekat atas. Okey, itu dari segi teknikal. Dari segi istilah, ia bermaksud membawa pasaran naik ke atas. Yang ini uptrend. Okey. Candlestick bull juga dikenali sebagai buyer dan juga demand. So next,
Candlestick bear. Apa itu candlestick bear? Okay, definisi secara teknikal, candlestick bear ni dia punya close price dia lain sikit dengan candlestick bull. Dia kalau bull tadi close price dia kat atas kan. Okay, kalau candlestick bear close price dia dekat bawah. So bila kita tengok kat slide, kita akan nampak candlestick bear punya open price dekat atas, candlestick dia punya close price dia dekat bawah. Itu perbezaan di antara bull dengan bear lah. Yang tu you guys kena clear. Sebab takut nanti bila kalau you guys tak clear pasal apa itu candlestick bull, apa itu candlestick bear, you guys tak tahu mana satu trend ni tengah naik ke, tengah turun ke. So that's why saya cakap benda ni penting. And then daripada segi istilah dia, kalau macam yang bull, istilah dia trend uptrend kan. Kalau bear mestilah trend downtrend lah. Dia berlawanan macam tu je. So candlestick bear ni juga dikenali sebagai seller dan juga supply. Guys, itu je yang pasal candlestick. So kita akan pergi ke topik seterusnya, iaitu MASNR, iaitu support dan resistance dan juga moving average yang bertindak sebagai support dan resistance. So see you guys after this. Bye bye.